محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur dan tersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita tanpa henti. Baiklah, sama-sama kita juga tanpa henti untuk bersyukur dengan nikmat yang telah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan melafazkan dengan mulut kita alhamdulillah, dengan meletakkan syukur dalam hati bahawa yakin bahawa semua ketentuan ini ketentuan Allah, dan lakukanlah dengan tubuh badan. Yang ini seperti pagi ini kita datang dan korbankan diri kita untuk duduk dalam taman syurga Allah, maka pengorbanan kita tak ada siapa yang lain untuk melainkan kita sendiri memperolehi keberuntungan. InsyaAllah hari ini kita sembang tentang keindahan ibadah korban, keindahan ibadah korban. Dan semua orang tahu dan semua orang memahami bahawa ibadah korban adalah sebahagian besar daripada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermula daripada amalan ataupun ujian yang Allah bagi kepada anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil, yang mana korban Allah nak tengok sama ada kita ni benar-benar bersyukur dengan harta atau sedar bahawa harta yang kita miliki itu sebenarnya milik kita atau milik Allah. Kalau kita tahu harta kita milik Allah, maka kita buat pengorbanan yang terbaik. Tapi tidak menjadi seperti Qabil yang dia memiliki harta itu, dia kata harta itu harta dia yang punya. Buat apa dia nak susah-susah, maka dia bagi yang buruk, yang tak elok, dan ditolak korban itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kepada pengorbanan yang paling besar yang berlaku ke atas keluarga Nabi Ibrahim dan juga Ismail, yang kalau dikaji dari sudut akal fikir kita, kita tak akan dapat terima. Kita akan kata, buat apa Allah Ta'ala suruh sembelih anak sendiri? Kita akan kata. Tapi orang yang beriman, apabila Allah menyuruh sesuatu, maka kata mereka seperti termaktub dalam surah An-Nur ayat 51. Allah menyebut, kalau nak cek iman kita itu iman yang teguh, cuba cek dalam surah An-Nur ayat 51. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebut innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban dan kata-kata orang yang beriman apabila diajak kepada Allah, yakni Al-Quran, apabila diajak kepada Rasul, yakni hadis Nabi, dan mengambil keduanya menjadi hukum, lalu mereka berkata kami dengar dan kami taat, mereka itu golongan yang muflihun, yang berjaya. Itu sifat dia. Jadi bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, kita boleh melihat ibadah pengorbanan itu bermula dengan penceritaan yang cukup teguh, yang sungguh-sungguh hebat, berlaku dan digambarkan dalam surah As-Saffat, ayat 101 hingga ayat 108, 101 hingga 108. Siapa yang ada boleh buka dulu. Tapi insya-Allah mula-mula kita nak cerita dulu tentang ibadah korban pada permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Raya Aidul Adha. Jangan sebut Aidil Adha, tapi sebut Aidul Adha atau Aidul Fitri. Aidan, ya, bukan Aidil. Bukan Aidil. Aidil itu al-lughatul Malayi. Ya. Jadi lughatul Arabiyah dia sebut Aidul, ya, Aidul. Aidul Adha merupakan salah satu daripada hari kebesaran selepas Aidul Fitri. Aidul Fitri merayakan kemenangan atas kemenangan dalam bulan Ramadan. Aidul Adha meraihkan kesyukuran atas segala macam nikmat yang Allah beri kepada kita. Baik, di permulaannya hendaklah kita ketahui bahawa Aidul Adha adalah satu jenis cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita buat ibadah korban, ada perintah bagi kita menunaikan fardu haji. Ya, siapa yang terpilih, alhamdulillah. Bagi kita yang tak terpilih maupun yang terpilih, maka kita disunahkan terus-menerus melakukan ibadah korban. Jadi dua ibadah besar
iaitu haji dan juga kurban. Cuma pertama sekali kita nak cek ibadah kurban kita itu dalam surah. Siapa ingat surah apa yang pendek je yang kita selalu baca dalam Quran? Cerita tentang kurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik, yang tu kita nak kupas dulu. Ya, orang yang berkorban, kenapa Allah cerita dalam surah Al-Kautsar itu inna, sesungguhnya kamu itu diberi nikmat yang sangat banyak. Allah tuju kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau ikut reta Nabi dengan reta kita lagi banyak. Nabi banyak berpuasa daripada makan, kita banyak makan puasa. Jadi tak apa, nak cerita tentang nikmat kita banyak. Okey, jadi nikmat tu Allah kata inna a'tainakal kautsar, telah kami bagikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Bukan al-kautsar itu telaga Kautsar, itu bukan. Al-kautsar itu adalah nikmat yang kita hadapi sekarang. Jadi nikmat kita, baik kita conteng-conteng sikit, moga-moga dapat kebaikan. Untuk kita fahami ibadah kurban, bersandarkan surah Al-Kautsar tadi itu, maka yang pertama sekali dia cerita tentang nikmat. Bermaksud kurban adalah untuk mensyukuri nikmat. Ini kurban, tujuan kita menyambut Idul Fitri dan Idul Adha dengan rasa syukur. Sebab ayat yang pertama sebut kami telah beri kepadamu nikmat yang sangat-sangat banyak. Nikmat. Siapa boleh sebut pada saya dua nikmat yang Nabi sebut ramai manusia tinggal? Ngaji tak apa dah ni. Kesihatan dan umur ataupun masa. Baik, yang pertama masa lah. Masa lebih utama. Yang kedua adalah sihat. Pendekkan sihat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan ramai orang tidak mensyukuri nikmat masa. Masa itu adalah umur. Masa itu adalah hari-hari yang kita lalui. Masa kita itulah ajal. Apa maksud ajal? Tempoh hidup kita. Ajal bukan mati. Maut itu mati, tapi ajal itu tempoh hidup yang diberi oleh Allah SWT. Ramai orang dah hidup, oh kocot. Rupanya dah 70. Ngaji Quran dah ke mana-mana, amalnya ke mana-mana, korbannya ke mana-mana. Ni masa pembaziran masa, ramai orang yang tidak berapa perasan. Kalau bazir duit, ya. Lagi korban kalau bazir pun, ya. Nampak, sayang je korang tak ambil, bagi kat aku je lah. Sedangkan dia kolesterol dah tinggi. Kan dia cuma tak perasan je. Jadi membazir masa, kalau kita tak tenung, tak renung, tak fikir, maka kita tak akan rasa kemudian. Walaupun umur kita makin hari makin tambah. Umur yang dah lepas pada umur Nabi Muhammad dah. Nabi dah bertiga, calur bete. Kita dah 67 ada lebihan. Kadang-kadang Nabi dah kata dah umur umatku di akhir zaman antara 60 hingga 70. Kita dah 77 dah. Tu pun relax. Masih duk menonton TV. Menonton TV baguslah tanya Ustaz. Bukan, dia menonton tu rancangan Kilauan Mas. Masa dia gagal, dia leka. Ini yang menakutkan. Sebab tu kita sepatutnya kita tengok, ya Allah, bangun pagi ni kan kita disuruh supaya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, Maha Suci Allah, kami bersyukur kepadamu dengan setelah kau matikan kami, yakni ketika tidur, dan kamu hidupkan kami balik agar kami tahu tempat kami kembali, yakni kepadamu. Kita sedar ruang kehidupan.
Jadi nikmat masa dulu umur 19 tahun, sekarang dah 59 contohnya. Kan ya, fikir dulu buat apa, sekarang buat apa. Ya, ada rugi ke tidak? Tapi kita kat sini pagi ni alhamdulillah dapat keberuntungan lah. Ya, paling tidak kalau masa nak datang tadi terfikir banyak ke dia datang tadi. Datang ke tidak, datang ke tidak, datang ke tidak. Akhirnya kira kerusi lebih pada orang. Kira kerusi lebih pada orang. Dia memang begitulah konsep kehidupan kita itu. Dia al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Hidup kita ini adalah sebagai ujian yang Allah bagi pada kita. Bila tengok orang sikit, kita makin menarikkan diri atau kita masih kekal? Ada orang tengok tak ramai tak payahlah, tak ramai tak payahlah, makin tak payah lagi. Ada yang tak payah, ada yang tak payah. Termasuk Kak Ayah pun tak payah. Semua tak payah, tak payah, tak payah. Akhirnya habis kelas. Kan? Kalau nak ikut ustaz-ustaz selebriti dalam TV ni, kalau dia nak pergi kelas, dia pergi kelas yang mana? Pandai. Betul kan? Iya. Tapi itu juga ujian bagi saya. Ujian bagi saya nak memilih orang yang sikit ke atau saya nak memilih menyampaikan agama? Orang nak pilih yang besar-besar je kan ya, yang masjid besar, yang gitu dan gini ke, yang hadir semua mak datin dengan Puan Seri saja ke, kan ya. Jadi saya fikir ini ujian daripada Allah Ta'ala untuk saya, bukan untuk pelajar. Maka marilah kita rasai nikmat yang Allah bagi ruang. Yang kedua, kesihatan. Sudah perkara biasa dah, nikmat kesihatan digagali. Maksudnya manusia gagal untuk menikmatinya. Patut ketika umur 25, solat tahajud kita 20 rakaat satu malam. Sekarang dah 75 baru nak tahajud. Makan ubat kencing manis kan tak boleh tahajud. Lutut udah sakit, kaki udah bengkak, gaul. Kan ya? Dicocoknya insulin, udah lesu badannya. Macam mana? Baca pun dah tak larat, segala segi dah tak larat. Jadi ruginya adalah kita tidak menikmati nikmat yang Allah beri. Tapi sekurang-kurangnya dia itu tidak leka dan tidak lupa dengan umur yang diberi. Hebat orang yang berumur, beramal ni memang sifatlah kalau kita nak daripada muda lah. Dia tak daripada muda. Tapi kalau tak boleh yang muda, biarlah yang tua pun. Kalau kita tengok di masjid, saf yang paling depan sekali, yang ada semua geng pencin lah ke? Geng pencin. Tu imam pusing belakang, ya Allah, bakal jenazah kata. Yang ada tu. Tapi sekurang-kurang itulah kehebatan. Bakal jenazah lah yang perlu makin taqarrub dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua perkara utama ni tolong jaga dengan sedaya yang mungkin. Syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, yakni masa ajal, kemudian kesihatan badan kita. Jangan mudah kata, ustaz, saya ni sakit lutut. Saya kalau sihat sakit lutut nak saya pergi mengaji, ustaz. Lupa dulu dia tak sakit pun tak datang juga. Udah sakit baru doa. Itu dalam Quran cerita banyak, dalam hadis cerita banyak. Esok bila kita doa Allah bagi, dia tak pergi juga. Bila sakit, ya Allah sembuhkan aku, teringin nak pergi Masjid Al-Mu'minun. Tapi tak datang juga. Ini sifat manusia. Dan jadikanlah rasa syukur dengan nikmat yang seterusnya yang kita bincang pada hari ini, iaitu nikmat harta. Nikmat harta yang Allah bagi mengikut kadar mampu seorang manusia. Ada di antara manusia gajinya cuma RM2,000 sebulan. Ada orang gajinya RM20,000 sebulan. Ada orang sekali niaga RM2 juta sekelip mata. Kenapa sedemikian? Maka ketahuilah bahawa al-mal wal banin, al-mal zina, iaitu dia adalah suatu ujian yang Allah bagi kepada kita. Nak tengok harta kita letak dekat mana? Syukur atau kufur? Ni syukur atau kufur. Sebab tu kalau kita belajar dalam bab akidah tentang orang kafir, orang kafir, rupa-rupanya kufur dan kafir itu ada juga pada orang Islam. Tapi kafir dan kufurnya bukan dari sudut akidah, tapi dari sudut tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nak tiga benda ni yang kita jadi kufur, malah tiga benda ni kaitkan dengan
rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam harta, yang pertama ada nafkah. Okey, ada nafkah. Orang Melayu kata ada nafkah. Dalam harta. Yang kedua ada zakat. Dan dalam harta yang ketiga ada sedekah. Orang Melayu kata sedekah. Baik. Yang ini hukumnya wajib. Yang ni hukumnya wajib di kala tertentu. Ini wajib sentiasa. Dia tak ada wajib kadang-kadang. Bini kau makan hari ni, besok kau jangan makan. Okey. Kuah kering bini dia. Okey, baik. Yang ni di masa tertentu dan pada orang tertentu. Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab rukun Islam, itu rukun Islam. Zakat adalah rukun Islam, bukan rukun atas orang Islam. Agak faham tidak bahasa tu? Faham kan ya? Zakat adalah rukun Islam, tapi bukan rukun atas orang Islam. Sebab ramai orang Islam tak layak keluar zakat, dia layak menerima zakat. Baik. Yang ini hukumnya sunat. Okey, sedekah ini hukum sunat, tetapi sunat yang muakkad. Sedekah ni sunat yang dituntut. Tak ada sunat ghairul muakkad, tak ada. Ya, semuanya sunat muakkad. Dan ada bab sedekah ini termasuk dalam ibadah besar, iaitu seperti kurban. Kurban bukan nafkah, kurban bukan zakat, tapi kurban adalah amalan sedekah yang tatawwu', yang secara sukarela. Maka sebab itulah ibadah kurban disunnahkan bagi kita. Ini ayat yang pertama tentang nikmat. Baik, kesimpulan di peringkat awal, tolong syukuri nikmat, terutama masa, sihat dan harta. Gunakan dengan sedaya yang mungkin. Kumpulkan ketiga-tiga ini hak milik Allah. Gunakan kembali untuk Allah. Ada masa, cari Allah. Kesihatan, cari Allah. Harta, kembali kepada Allah. Ada orang kata, Ustaz, boleh tak kita bawa harta kita ke akhirat? Boleh, dengan syarat kita tak bawa sendiri. Kalau kita nak bawa sendiri memang tak boleh. Harta di dunia takkan boleh bawa ke akhirat, melainkan kirim kepada masjid, kirim kepada pusat tahfiz, kirim kepada pondok pengajian, kirim kepada orang miskin, ibu tunggal yang kena tinggal hampir meninggal. Contoh ke? Banyaknya kesiannya dia kan. Allah, udahlah, ibu tunggal kena tinggal, udah dekat meninggal dah. Masya Allah. Ini semua kirimkan harta kita melalui orang lain, maka harta itu semua besok akan jumpa balik kita di akhirat. Tapi kalau kita nak bawa sendiri, tak mungkin. Hindustan kata tak mungkin. Tidak pernah mungkin. Peringkat pertama, faham? Faham. Kan ya? Kita mengaji umum macam kita cepat faham, kejap lagi cepat lupa. Lepas tu cepat lupa. Memang ke? Mengaji dengan saya mudah je. Tapi saya tak nak cerita berat-berat. Sebab cerita berat pun tak faham apa. Baik. Tadi apa? Inna a'tainakal kautsar. Kami dah bagi nikmat. So nikmat itu kita kena syukuri. Yang kedua, makin habis tu. Okay. Yang kedua, ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Perintah dia untuk bersyukur itu buat apa? Salat. Salat. Ada orang panggil sembahyang, orang kampung panggil semayang. Semayang, baik. Sebutan dia adalah salat. Baik. Salat tadi Allah kata fasalli li rabbika, atas nama Tuhan. Salat ini perlu ada keikhlasan.
dia tak boleh solat sebab kenapa solat? Mak mentua datang. Itu tak boleh. Jadi solat seharusnya ikhlas pada Allah. Solat adalah salah satu daripada ibadah yang bakal dan pertama sekali ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Dalam riwayat yang sahih, duduk penat. Okey, baik. Dalam riwayat yang sahih Bukhari wal Muslim, di mana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dalam satu hadis kursi, Nabi kata Allah memerintahkan malaikat sedang dia maha mengetahui, wahai malaikat, cuba lihat amalan fardu solat fardu hamba-Ku ini. Kalau sempurna tamat, maka tuliskanlah dia sempurna. Tetapi jika tidak sempurna, persoalan hisab yang pertama tu, jika tidak sempurna, wahai malaikat, renungilah kod-kod ada solat sunat. Jika ada, tampungilah mana yang terkurang dalam solat wajibnya. Maka begitulah dihitung seterusnya. Andai solat fardu kita itu agak terkurang, maksud terkurang bukan tak buat, tapi terkurang itu tidak khusyuk. Allahu Akbar. Tangan syarat. Ada tangan. Lepas tu Allahu Akbar. Teringin nak makan cekodok pisang. Saya teringat dalam solat tu. Atau baca, terlupa. Baca. Apa dia ya? Udah. Lepas tu baca solat 3 ke 4. Dia pula pemalas 4 je lah. Udah kan ya. Maka berlaku kekurangan. Akhirnya macam mana nak buat? Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintah buat yang sunat, ambil yang sunat. Sebab itu ketika macam kita solat zuhur, sepatutnya solatlah dahulu qabliyah. Qabliyah boleh dibuat 2 ataupun 4. Ustaz, saya nak pilih mana 2 ataupun 4. Awak pilih berapa? 2 lah Ustaz. Memang malas. Jadi buat 4 itu lebih sempurna. Tetapi 2 itu memadai 2, 4 itu lebih sempurna. Selepas pun sama juga, boleh buat 2 ataupun 4. Sudah selesai. Jadi dia dua-dua ni akan cover lah kelemahan kita tu. Sebab kita memang lemah. Daripada dulu umur 6 tahun solat, baca Fatihah, inna a'tainakal kautsar. Sekarang dah 66, Al-Fatihah, inna a'tainakal kautsar. Ketika dulu kita tak ada harta, hari ini Allah bagi kita Mercedes. Hari ini Allah bagi BMW. Dulu tak ada apa-apa pun, tapi syukur kita macam dulu tak ada apa-apa juga. Sepatutnya kita lebihlah bersyukur pada Allah. Dan sehinggalah dalam bab puasa sama, puasa Ramadan, kita gagal sikit. Sebab apa gagal? Mulut suka kata kau cek pagi-pagi dan kata kau orang pukul 8. Tapi kita buat puasa sunat, puasa Syawal, Isnin, Khamis, 13, 14 hari putih dan sebagainya, maka dia dapat cover. Itulah dihitung nafkah. Dalam keluarga wajib, tetapi ada yang kurang jaga nafkah, maka sedekah akan membantu nafkah tersebut. Okey, baik. Jadi sebab tu bab yang pertama, sebelum kita berkorban kepada Allah, maka berkorban dengan lembu dan binatang, maka korban kita yang pertama adalah menunaikan solat. Bila kita dekat dengan Allah, kita tak akan rasa kedekut untuk berkorban. Apa sangat dengan RM600 berbanding sepanjang tahun kita Allah bagi makan. Pukul 7 dah sarapan. Itu sarapan awal pagi. Pukul 10 sarapan pagi. Sebelum datang tadi dah minum. Kan? Kejap lagi habis kelas pun minum. Nasi lemak, lauk sotong. Nasi lemak kosong sekarang dah tak nak. Tu kan ya. Sekejap lagi 12.30. Belum lah kok 12.30 dah makan tengah hari. Hak pagi tadi pun penuh lagi dalam perut. Sebab tu perut kita letih bekerja tu pernah berhenti. Okay? Pukul 12.30 makan biryani garam. Kita tak makan macam dulu. Saya dulu kat kampung kan, nasi gaul dengan garam, pucuk kajuk, sambal belacan. Ikan paling tinggi, ikan tambal kering yang kiat tu. Itu aja, cukup. Tapi tengok badan sekarang, walaupun tambal. Baik, habis, kenyang. Makan 12.30, kenyang. Masya Allah, kenyang yang sangat. Tiba-tiba jam 3 minum petang. Tarik kari parking kau.
Mana ni orang makan tak dapat kecil-kecil dah sekarang. Nala ke. Jalan kita nak pergi Kuala Selangor kan banyak. Jalan tu kan ya, dekat cendol bakar apa semua kat situ kan. Ya Allah, karipak ni nak makan dia. Macam makan apa nama tu? Buah tepikai yang dipotong panjang tu, pegang dua tangan ni. Ni makan tu minta darah. Iya betul. Udah kejap lagi makanan makin banyak ni, makin banyak. Pukul 8 makan malam pun belum lapar. Tom yam campur. Kejap lagi pukul 11 nak tidur, masih lagi Burger King. Queen tak nak Burger King double. Masya Allah. Sebab tu manusia hidupnya sibuk. Nabi kata mati itu adalah istirahat yang sangat panjang. Ini tak masuk bab korban ni. Ni baru mukadimah je. Cerita kita. Nabi ni cerita bila mati istirahat yang sangat panjang. Sebab itu kita sibuk. Bangun pagi kadang-kadang termimpi, aku nak buat apa besok? Dia rancang siap-siap. Dalam mimpi dia 1, 2, 3, 4. Dia bangun pagi kita dah mula. Orang Penang kata ghaflah jingga. Orang Penang kata ghaflah jingga. Itulah inilah. Anak nak pergi sekolah lelaki nak itu awak nak tu apa semua berkemar kata nak kita apa. Oh, kelas pukul 9 suku baru dia sampai. Termasuk ustaz. Okey. Jadi kelam kabut. Laksa lagi itu tekannya button apa nama ni. Mesin basuh dia berlari nyapu sampah, dia berlari itu, dia berlari ini dan jenuh manusia. Dapat dia gaji, fikir ke api belum bayar, air belum bayar, itu dia cukai ini. Manusia pernah senang tak? Kelam kabut jiwa dia. Elok gaya tenang je, laki buat perangai pula. Allah tak akan bagi kita duduk tenang, melainkan Allah nak bagi kita berdoa pada dia. Laki tenang, bini datang haid mulut itu tanda datang haid lah tu. Itu kan contoh. Saya kenal bini saya. Saya kata awak tak berubah 27 tahun dah kahwin. Tak berubah lagi. Nak buat macam mana? Dia kata rutin bulanan. Ya, takkan dah tak tahu. Elok kita kenal, anak kita pula buat perangai. Kejap menantu pula, kejap cucu pula. Udah tenang anak-anak, jiran pula. Jiran main parking depan rumah kita, dia parking. Kenapa? Sebab Allah nak bagi kita beramal selalu. Allah nak tengok daya kesabaran kita. Sebab tu insya-Allah itulah. Bila kita mati, itu istirahat yang sangat panjang. Ustaz, apa istirahat? Mati tak payah bangun dah. Kan rehat namanya. Kau tak tidur, kau tidur je lah. Mati tak payah datang lagi lah. Mati tak payah fikir bayar kereta, bayar api, bayar tak payah. Kau tanggung sendiri kau hidup. Ayolah. Mati anak beranak buat perangai pun biarlah, kita dah tenang. Tapi ada dua mati. Satu mati Nabi kata mati yang dipanggil husnul khatimah, mati yang Allah perintah malaikat kata salam alaikum, salamun alaikum, ucap salam kepada kita. Ya, udkhulul jannah, masuklah kamu dalam syurga. Satu lagi mati dipanggil sebagai suul khatimah. Kata Nabi ketika dia mati, manusia kata apa? Siapa mati? Orang tu, si anu. Oh, elok, alhamdulillah, eloklah dia mati. Ada golongan yang macam tu. Bukan hanya manusia suka dia mati, malah binatang dan makhluk-makhluk tumbuh-tumbuhan suka dia mati, sebab dia membebankan muka bumi Allah dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi kita kena guna kesempatan untuk fasalli li rabbika wanhar, iaitu solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang kita nak kena jaga dalam solat yang ini? Solat ni pertama kita kena jaga keikhlasan. Biasanya ikhlas ni memang tak ada masalah. Kalau macam orang perempuan dia solat kat rumah, siapa nampak dia? Tak nampak, malaikat Allah Subhanahu wa taala saja. Cuma bila kita tak ikhlas, bila solat dekat rumah pakai telekung yang 3x5 punya dulu. Bila umur 55, dia pakai telekung yang masa umur dia 3x5 dulu. Telekung dah dengan tek lalat apa semua gitu gini. Telekung dah singkat semua. Tapi bila dia main masjid, dia pakai telekung pula. Telekung pink color. Ada rupa-rupa, ada bunga-bunga. Sampai orang kat belakang, Allah, cantik juga telekung. Wah, tu bahaya. Ya, jadi
Ikhlas ni macam mana? Di rumah buat macam tu, tempat khalayak ramai pun macam tu je perbuatan dia. Dia tak ada perubahan apa-apa. Ya, jadi bina keikhlasan. Yang kedua, ikut sunnah. Maksud ikut sunnah buat apa? Solatlah mengikut cara Nabi SAW. Nabi berdiri macam mana? Contoh, berdiri dalam ayat yang pertama mengatakan, Imam Hanafi kata berdiri antara kaki kanan kaki kiri empat jari. 4 jari saja antara kaki kanan dan kaki kiri. Ini pandangan pertama bagi mereka yang badan tak berapa besar. Kalau badan macam saya mau dia akan bentuk V macam tu. Jadi pandangan bagi Imam Asy-Syafi'i satu jengkal antara kanan dan kiri. Rasa-rasa okey kot. Kalau belum okey, ambil pandangan daripada mazhab Imam Muhammadi dan Maliki. Had huruf dia pusing-pusing, dia letak-letak, kena buka sikit lagi lah, pasal okey. Boleh. Tiga-tiga pandangan dibenarkan apa yang kita rasa selesa. Cuma selesa yang tidak melampau. Dah gerak. Kan dia buat mengikut kadar yang mampu berdiri. Bila berdiri, pandang dah hadapan ke pandang tempat sujud? Tempat sujud. Pandangan kita dalam solat hanya di tempat sujud. Tetapi bila lama lenguh batang tengkuk, macam mana buat? Angkat dan pandang bahagian hadapan. Jangan dongak, haram. Allahu Akbar. Oh, kamera. Pandang sana, pandang sini, tak boleh. Dia pandang hadapan. Ataupun yang terbaik pandang tempat sujud. Ada niat kat mana? Hati. Dia tak ada dekat mulut. Ustaz, semalam ada soalan. Dia kata, Ustaz, saya nak niat ni sahaja aku ke sengaja aku? Kalau sahaja aku, takkan nak sembahyang saja-saja. Kalau sengaja aku, takkan buat sengaja. Tak sengaja. Siapa suruh? Tak ada siapa pun suruh sahaja atau sengaja. Dah ambil wuduk, dah masuk dekat saf, awak duduk kat saf dengan telekung yang cukup sempurna dah. Siti Khadijah punya telekung, duduk elok-elok, maka ada niat tak ada solat? Dah. Kau tidak berdiri nak buat apa kalau tak ada niat? Lainlah kalau dia berdiri, nak buat apa ya? Itu pitam namanya. Bila berdiri je, Allahu Akbar, dah selesai dah. Masa angkat takbir, ikut cara sunnah Nabi. Angkat takbir bahagian hadapan, tapak tangan mengalir ke arah kiblat dengan bahagian hadapan dada, dan jari sama tinggi dengan bahu. Daripada atas baru sebut Allahu Akbar. Atau dari bawah Allahu Akbar, boleh. Atau satu lagi yang dhaif, tak yang ikut ya, Allahu Akbar baru angkat. Itu dhaif. Jadi buat dua perkara yang mula-mula tu saja. Nak letak atas dada, betul, tepat. Nak letak atas jantung, tepat mengikut sunnah. Nak letak di awal dada, juga ikut sunnah. Bawah daripada pusat, juga itu sunnah. Semua empat-empat itu adalah sunnah. Yang tak sunnah adalah letak tutup pusat. Kita pula orang Melayu mengaji ikut Syafi'i, kononnya dia kata ikut Syafi'i, tak atas pusat. Itu dia kata, Ustaz, saya malu tutup pusat. Tak ada satu pun hadis. Asy-Syafi'i sendiri membawa letak di awal dada, tempat yang kita senak tu, letak. Sama ada kita nak letak tapak tangan atas belakang tangan, boleh. Atau nak pegang dengan genggaman, boleh. Atau nak pegang di lengan, boleh. Yang tak boleh berpeluk tubuh. Nampak no malas kita ya. Baik, yang genggam tak payah letak nombor 1, nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang tu tak tahu kenapa kita buat begitu. Bila tanya kenapa buat, entah. Itu bahaya. Jadi kemudian bacalah dengan elok. Doa iftitah perlahan-lahan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Jerman ke Brazil? Baru balik daripada Olimpik. Kan? Udah baca, tenang. Masa nak turun dan kiam, nak rukuk, angkat tangan dahulu. Itu sunnah. Walaupun tak angkat tangan pun tak apa, tapi angkat takbir. Allahu Akbar, turun, hanya tapak tangan berada di
Di lutut, buka genggaman dan genggam lutut. Mau lurus boleh, mau bengkok pun boleh, tak ada masalah. Seturun yang mungkin, semampu yang mungkin, sehinggalah kalau boleh belakang kita tu letak air tak tumpah. Kalau mampu. Yang tak mampu macam saya tak boleh, ada hadangan ekstra. Tak boleh. Turun dengan tenang, Allahu Akbar. Jangan turun sampai sini Allah. Itu aerobik dan zumba. Tak payah. Kita solat sampai sini je. Lepas tu baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dia tak payah Allah Akbar, sebeda. Ini bahasa apa sebenarnya? Laju no macam ya. Okey, ketika bangun Sami'allahu liman hamidah. Letak tegak belakang kita kan tadi tulang-tulang tu dah keluar. Dia rukuk tu Sami'allahu liman hamidah, dah tegak balik, baru Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baru Allahu Akbar. Mau turun tangan dulu boleh, mau turun lutut boleh, jangan turun kepala dulu. Simple, senang saja. Sampai dekat tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai terus boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh, sahih. Yang tak boleh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ada orang buat. Nama manusia memang pelik sikit. Kalau lembu senang, susah-susah korbannya. So, habis selesai bagi salam. Assalamualaikum. Depan. Assalamualaikum warahmatullah. Dagu sama dengan bahu. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Rasa nak musiku tak kepala dia kan. Jadi bagi Assalamualaikum warahmatullah. Patah balik Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada doa Assalamualaikum warahmatullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tak ada dalam hadis Nabi SAW. Malah itu adalah bid'ah. Tak boleh amal. Tapi kita orang Melayu disuka tambah-tambah. Bila dia tambah, dia rasa Islam tak berapa cukup lagi, dia suka tambah-tambah. Jadi tak payah baca doa ketika itu. Bila nak baca doa, dalam sujud. Dalam sujud boleh. Kalau kita nak baca doa Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa-apa doa pun boleh. Apa-apa. Kalau tak ingat yang tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pun boleh. Kalau dah tak kerti benar, kita memang bab agama memang tak kerti. Bab lain okey je. Allah Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Allah ampunkan aku, ampunkan aku, ampunkan aku. Boleh. Sebab tu solat yang capai dua benda, ikhlas dan sunnah, maka solat inilah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang diterima. Baik. Ayat tu kata lagi, selepas solat barulah kita kurban. Kurban ni, apa yang kita faham tentang kurban adalah ambil harta kita dan bagi pada orang lain. Itu nama kurban. Dalam lagu Hindustan, Qurbani, 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 Allah to pya mere Qurbani. Kurbanlah, 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 moga Tuhan terima kurbanku. Ya, baik. Kurban adalah mengambil harta kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, lantas berilah kepada orang lain. Iaitu ibadah kurban. Hukumnya apa? Siapa tahu? Sunat muakkad. Okey, maksud sunat yang dituntut. Okey, sunat yang dituntut bermaksud kita kena berlumba-lumba untuk melakukannya. Ustaz, saya dah buat bila masa saya umur 17. Sekarang 71.
Kenapa kedekut belum? Kalau boleh, kita ni yang ada duit ni, yang makan tak pernah lapar ni, setiap tahun buat. Setiap tahun buat. Ya, sebab itu amalan Aisyah radhiyallahu anha. Bukanlah bermaksud suatu kewajiban, tapi suatu cara untuk kita bersyukur kepada nikmat yang nombor satu tadi tu. Takut terlupa, tak sila nombor satu. Yang nikmat tadi ni kita nak syukur. Baru pergi nombor 2 sini dan pergi nombor 3 kat sini. Baik. Sebab tu kita buat korban, dia sunat dituntut, maka buat hari di sini berapa satu bahagian? 650. Lebih sikit lah, ada kebanyakannya RM600 dan sebagainya. Tapi ada sebenarnya lebih lagi. Ada satu tempat di Terengganu RM800. RM800 pun ada. Tapi apa-apa pun tak kisah. Lebih mahal, lebih elok lembu yang dibeli tu, lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Tu pun mengikut kadar kemampuan lah. Kita janganlah pergi beli lembu yang sebelah kanan boleh main gambung, sebelah kiri boleh main gitar. Ikat angin tolak, dia pun nak tumbang dah. Ya, bagilah sesuatu yang indah-indah tetapi mengikut kadar yang kita mampu, jangan membebankannya. Ini sunnah yang dituntut. Bermaksud mengambil harta kita dengan satu bahagian atau seekor kambing, satu bahagian daripada unta, lembu, kerbau ataupun daripada seekor kambing. Okey. Al-an'am ni maksudnya apa? Al-an'am ni binatang yang 4 kaki. Ayam tak boleh buat korban. Ustaz, saya nak buat korban ayam, boleh? Hang makan seorang. Itu saja. Dia tak boleh buat niat ibadah korban. Baik. Pertama, nak bagi faham tentang niat korban. Ramai orang salah tentang niat. Ustaz, tahun ni saya buat untuk saya. Tahun lepas suami dah buat. Tahun depan cadang nak buat anak sulung, anak tengah, anak kecil, anak cucu. Jawapannya sangat salah. Sebenarnya niat adalah hanya kepada khalifah dalam keluarga. Siapa yang ada suami dalam keluarga, maka suami niat, ya Allah, inilah korbanku dan korban seluruh ahli keluargaku yang hidup maupun telah meninggal dunia. Satu bahagian dikongsi pahala bagi seluruh keturunan dia. Tapi manusia dia tak faham, dia tak guna kaedah Nabi. Dia kata inilah korbanku. Habis. Tak ada apa-apa lah, dia seorang saja dapat. Sedangkan Nabi SAW, dia ini niat, ada 2 niat. Yang pertama kibash ataupun biri-biri. Yang pertama dia sembelih, dia kata, ya Allah, inilah korbanku dan korban bagi seluruh keluargaku. Satu. Dan yang kedua, dia sembelih Bismillahirrahmanirrahim, inilah korbanku dan korban seluruh umatku yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Jadi seorang isteri dan seorang ibu sepatutnya tidak merasai rugi. Apa ni? Asyik abang je. Asyik abang je. Asyik abang je. Bukan. Kena faham agama. Habis Ustaz, saya dalam hidup tak ada korban. Awak korban dah tu. Korban dengan melalui khalifah adalah lebih besar nilainya bagi orang perempuan. Orang perempuan bila khalifah korban, maka dia dapat pahala. Pertama sekali yang pahala besar adalah pahala dia mentaati suami. Dia tak perasan. Pahala dia, bang, saya ada duit tapi saya bagi ke abang, hadiah ke abang, abang buat korban, dia untuk kita keluarga. Pertama sekali dia mentaati suaminya. Suatu benda yang disebut dalam hadis, perkara yang membuat seorang wanita masuk ke dalam syurga Allah melalui pilih mana-mana 8 pintu syurga Allah adalah taat dengan suami. Supaya suami bagi bang, awak niat untuk keluarga kita. Lepas tu dia dapat lagi pahala korban. Dan suami buat korban dengan harta dia, dapat lagi tak? Dapat lagi. Anak-anak makan. Bukan anak makan, ahli-ahli makan. Fakir miskin dapat rasa, ya Allah, banyaknya nikmat. Sebab tu tolong faham teknik kaedah korban yang ni dengan tidak meletakkan selfish, kepentingan peribadi dalam beramal. Mana Acik? Mana Acik? Awak ingat ni Acik buka pintu ke? Bukan. Ni agama. Agama seharusnya buat
bagi tahu dengan keluarga. Itu hadis yang sangat sahih. Jadi orang perempuan jangan risau, apa saya tak ada nama saya, apa saya tak ada nama saya. Tak perlu. Tak perlu. Bubuh nama keluarga, bubuh nama suami. Suami itu niat untuk ahli keluarganya. Allah banyaknya nikmat bagi orang yang faham. Tapi orang yang tak faham, dia akan rasa tamak dan haluba. Baik. Dalam bab niat, tolong jaga. Okey. Bagi orang yang tiada suami, ya, bagi orang yang tiada suami, maka dia boleh bagi kalau dia ada ayah. Okey, dia ada ayah, suruh ayah dia niat untuk ayah dia ahli dan seluruh anak-anak dia, maka dia pun dapat. Tapi kalau dia dah tak ada, dah siapa-siapa adik-beradik pun jauh, dia seorang saja ada, maka ketika itu dia boleh berniat untuk diri dia dan juga untuk ahli keluarga yang berada dengan dia, tidak jadi masalah. Sebab waktu itu dia tidak ada suami. Tapi kalau ada suami, letak atas nama ketua keluarga. Baik. Atau ibu yang ada duit dan dia duduk bersama anak lelaki sulungnya, maka bagi duit tu dekat anak sulung, suruh dia masuk satu bahagian, letak nama anak sulung, doakan niat dia tu untuk keseluruhan ahli keluarga. Dah pun selesai. Selesai. Banyak benda yang kita nak buat, tapi buatlah berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibadah korban, ketika nak sembelih korban, Nabi sebut dalam surah Al-Hajj ayat 3, Allah Ta'ala sebut surah Al-Hajj ayat 36. Allah letakkan unta, Allah bagi pada kita unta, lembu, kebau sebagai jalan menegakkan syiar agama sebenarnya. Maksudnya ibadah kurban ni adalah cara kita untuk menegakkan syiar agama Allah Ta'ala. Bukan benda yang kecil-kecil kita. Satu ibadah yang sangat besar. Nah, Allah kata, apabila kamu nak sembelih, maka sebutlah nama Allah dan bertakbir. Bismillahi, Allahu Akbar, terus boleh. Ini kita pelik sikit. Tu imam agak-agak nak sembelih dia kat luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita teriak, lembu pun teriak. Leleh-leleh yang mata lembu. Sebenarnya bertakbir yang disebut itu adalah menyebut Bismillah, Allahu Akbar. Itu teknik untuk sembelihan. Kadang-kadang tu imam kita pun pelik masa nak sembelih. Lembu dah rebah lama dah. Dia pergi kat lembu, ila hadratan Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi lembu. Udah dengan baca Fatihah, dengan baca ayatul kursi, dengan tasbih, tahmid, takbir, itu bukan disuruh. Solat ni kapan disembelih ni kena disegerakan. Tajamkan pisau, sembunyikan pisau dari binatang, sembunyikan binatang pertama daripada binatang yang seterusnya. Jangan dia buka-buka, hampa tengok, hampa tengok, hampa tengok, sekali lagi hampa kena. Pisau jangan duk tunjuk macam ni, ceng-ceng, gitu. Sembunyikan, turun saja, Bismillahirrahmanirrahim, zat terus mempercepatkan kematian. Ini duk pegang pisau, Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu. Lembu dah teriak sosek lembu. Bila lagi ni, bila lagi. Perempuan perasan tak? Kita selalu kata bodoh macam lembu. Tapi rasa-rasanya lembu lebih cerdik pada kita. Sebab seburuk-buruk lembu pun dia mati dalam ibadah kurban. Kalau dah lembu tu bila dia mati, apa kita boleh buat? Kita boleh buat masak lemak, boleh buat rendang besar, boleh panggang cicah ayam asap, semua boleh buat. Kita kalau matilah agak-agak boleh buat apa? Apa pun tak ada. Kita mati belum tentu mati dalam ibadah, lembu dah tentu. Sebab tu tengok ujian waktu sekarang ni, ujian kepada orang yang bela lembu. Okey, penternak lembu. Kepada penternak lembu, sepatutnya pada hari-hari dan bulan lain, orang nak pergi beli lembu dia, 1 bulan seekor, 2 ekor pun susah. Apa cuma untuk kena kahwin saja. Jadi logik harganya ketika itu mahal. Tapi ketika musim kurban, masjid ni dah ada berapa ekor dah masjid ni? 20. Bayangkan
kalau masjid ni pergi tempah 20, Masjid Al-Ridwan 27, Masjid As-Sabirin 37 ekor. Campur. Bukankah penternak itu sudah menempah kekayaan dan keberuntungan yang sangat besar? Sepatutnya bila tempahan banyak, maka harganya akan jadi rendah, akan jadi murah. Tidak sama seperti yang terdahulu. Tetapi itulah dahsyatnya penternak, bukan binatang yang diternak. Penternak besok masuk neraka disebabkan jual binatang ibadah korban kerana menzalimi orang yang nak buat ibadah korban. Bayangkan. Jadi sepatutnya bila kita pergi tempat-tempat habis satu kandang 117 ekor yelek kucing. Harga lagi dia tu bangsa mula semula. Keberuntungan ratusan ribu. Sepatutnya ketika itulah dia menurunkan harganya dan dia sedar dalam hatinya bahawa Allahu Akbar, kalau aku tak dapat buat ibadat, janji lembu aku, janji lembu ibadat pun jadilah. Maka semua lembunya itu akan jadi saksi di akhirat bahawa dia yang bela selama ini, dia dapat pahala rupanya lembu dapat buat ibadat di akhir hayat lembu tersebut. Ini yang jadi. Akhirnya berlakulah kezaliman kepada penternak ini, dia berlakulah kezaliman. Dan yang paling buruk sekali, perkara yang sangat benar berlaku, AJK yang telah disuruh untuk menguruskan pembelian lembu, saya tersedak dan terberhenti bercakap bila tuan punya yang pelihara lembu tu kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, apakah hukumnya ketika AJK datang nak beli, dekat resit tu dia beli 17 ekor, dekat resit tu dia suruh tambah harga setiap ekor tu 1000. Sebab itulah harga makin naik. Dalam ibadat korban ada penyangak, perompak, penyamun daripada golongan AJK. Punya dahsyat. Dia coba, tu dia nama masjid. Saya kata, jadi awak buat macam mana? Itu sebuah salah Ustaz. Saya tulis juga lah. Ya, apa hukumnya? Hukumnya awak dengan dia masuk neraka sekali. Ya, sepatutnya buat ibadah korban kita dapat pahala. Kita orang awam okey. Dan lepas dah sebab dia orang nak pegang ibadat, nak pegang mana, kita bagi lah. Maka itulah yang terjadi. Bayangkan satu tempat dia ambil 1000, 17 ekor, 17,000. Dia pergi ambil lagi tempat lain lagi, ambil lagi. Ya Allah. Ini bahagian yang dipanggil, orang kata komisen. Orang kata lah komisen. Okey. Dan yang paling ada lagi benda yang tak betul berlaku. Apa nama ni? T-shirt RM600. Rupanya RM600 itu sepatutnya harga lembu 6 kali 7 4,200, tapi dia beli harga 3,500 atau 3,800. Bakinya dia orang tempah t-shirt, dan ahli jawatan kuasa semua pakai t-shirt hasil daripada duit ibadah korban. Mereka langsung tak pernah fikir benda tu berlaku haram. Tulis pula kat belakang, kru korban. Saya kata tuan tolong tambah kru korban. Bila manusia buat amal tanpa ada ilmu, maka semua. Sebab itu tolonglah jaga. Dia mudah. Kalau kita nak ambil boleh, tapi dengan syarat dekat borang tu tulis, kami ambil 600 satu bahagian, 550 atau 570 untuk pembelian lembu, RM30 untuk pengurusan, bukan untuk t-shirt. Sebab t-shirt tu jadi hak peribadi. Tapi kalau untuk pengurusan tak apa, tali kita simpan kat masjid sebab nanti guna balik, plastik kita simpan kat masjid nanti guna balik. Tapi t-shirt kita bawa balik pakai secara individu, tak boleh pakai duit daripada duit ibadah korban. Allah, takut, sangat-sangat takut. Dan fashion kita sembelih je, sebelum apa-apa fikir, ini buat sup cicah roti Bengali sedap ni. Nabi dah sebut akikah selepas sembelih masak manis-manis dan jamu orang makan. Tapi korban sedekah secara mentah, bukan masak, mentah. Melainkan selepas dah habis dah ada baki kat situ, ada baki orang tak datang ambil, maka kita buatlah sup ke, buatlah gulai ke apa ke,
bagi jamu jemaah. Tak apa. Ini belum apa-apa lagi. Banyak berlaku kemungkaran di dalam ibadah. Tukang sembelih disebut dalam hadis haram menerima upah daripada daging kurban. Haram. Ini belum apa-apa tukang sembelih kata, aku boleh sembelih tapi ekor aku booking lah ekor. Sup ekor. Dah satu. Tukang sembelih boleh dibagi upah tetapi melalui duit daripada pihak masjid. Bolehlah. Atau duit lebihan daripada yang beli duit pengurusan tadi tu, boleh ke? Tapi jangan bagi. Ahli qaryah dapat satu bungkus tapi dia dapat 1+1. Satu bungkus ahli qaryah, satu bungkus dia sebagai upah. Haram. Jawatan kuasa yang bertindak, maksudnya sukarelawan pada hari itu yang pakai t-shirt sama tu pun, mereka juga tidak layak mendapat upah daripada pekerjaan mereka. Mereka layak menerima hak sebagai ahli karya. Kalau orang dapat 2 kilo, dia 2 kilo. Kenapa dia dapat 2+2? Maka terjadilah apabila orang beramal tanpa ilmu. Okey? Dan apa lagi yang kita nak sebut? Last saya nak sebut adalah pembahagian. Okey? Pembahagian. Kat mana kita cerita pasal pembahagian? Al-Hajj 36. Allah cerita dalam surah Al-Hajj ayat 36. Apabila tadi lepas sembelih, rebah saja binatang tersebut, maka makan. Apa maksud makan? Makan artinya penama korban. Tuan punya korban. Bila rebahnya binatang atau matinya binatang tersebut, maka makanlah sebahagian daripadanya. Maksud penama korban layak mengambil. Kedua, orang yang tidak meminta-minta. Maksudnya orang awam. Macam kita, nak bagi pun boleh, tak bagi pun tak ada masalah. Ya. Yang ketiga, orang yang meminta-minta, iaitu fakir, miskin. Baik, ini orang awam. Yang ni miskin. Itu disebut. Bila dah sembelih, pertama, jadi kalau kita bagi 1, 2, 3, dia dibahagi kepada 1/3, 1/3 dan 1/3. Ini pada dasarnya ada sebagian ulama kata bila sembelih saja 3/3 ni nak bagi pada siapa pun boleh. Itu pertama. Yang kedua, ada ulama kata kena bagi yang ini, kena bagi yang ini, kena bagi yang ini. 3 golongan kena bagi sebab Allah sebut. Dan yang ketiga yang paling komplit, perlu bagi secara sama rata kepada ketiga-tiga bahagian. Baik. Yang pertama sekali kepada penama korban. Kita contoh-contoh. Kita sembelih seekor lembu, timbang daging dan tulang-tulang yang sempurna yang disukai, tulang rusuk, marvelous. Memang sedap kan ya. Jadi timbang-timbang 90 kilo. Dapat 90 kilo yang lembu yang pertama. Maka yang pertama sekali penama. Okey, penama tadi kalau dah 90 kilo, kalau bahagi dengan 3, 1/3 dah jadi 30 kilo. 30 kilo kita bahagi dengan 7 lah. Sebab 7 penama kan. Maka mungkinlah dia dapat lebih kurang 4 kilo kan. 7 kali 4, 28. Dan lebih kurang macam tu lah. Baik. Yang kedua tadi, orang awam. Okay, orang awam, kita beri contoh lah. Orang awam, kita ada 60 buah rumah orang awam. Contoh, ini kampung kecil, 60 buah rumah. 60 buah, kita ada 30 kilo. Sorry.
kita masih ada 30 kilo. Lepas tu bahagi dengan 60 buah rumah. Jadi mereka dapat setengah kilo lah kan? Dan akhirnya orang miskin pun ada 30 kilo juga. Kita bahagi dengan, katalah dia orang ada 10 buah rumah, maka dia orang dapat 3 kilo. Ini baru pembahagian dia tepat. Penama dapat 4 kilo. Itu pun Nabi kata bersedekah dan menghadiahkan kepada orang lain itu lebih baik. Ustaz, saya nak rasa lah ada orang kata daging kurban ni manis, tak payah lembu kan. Sembelih kat mana-mana daging tu sama je. Kalau awak bubuh sos manis, manis lagi. Itu je. Jadi sebenarnya yang terbaik bagi semua kepada fakir miskin atau orang awam. Itu yang terbaik. Kita ambil rasa sikit-sikit sudahlah makan dengan jemaah. Dia yang penama. Tapi kalau dia nak bawa balik 4 kilo tu pun dipersilakan, tak ada masalah apa-apa. Mungkin dia kata, Ustaz, mak dan ayah nak datang daripada kampung, nak rasa dengan korban, kan ya? Maka okeylah, tak apalah, bawa balik lah, tak ada masalah. Seterusnya orang awam. Orang awam ni kalau nak bagi semua setengah kilo, itu kalau 60 buah rumah. Kalau ada sampai 200 buah rumah nak bagi jual mana? Akhirnya pihak masjid masak di sini lah buat suri. Kalau tidak ngantor berapa gram aja kan. Jadi masak di sini, jemput jemaah datang makan. Itu untuk orang awam, tak ada masalah. Ni yang paling penting orang miskin. Perasan tak? Saya bawa kereta Nissan X-Trail. Ada pemandu. Datang, parking, saya pun hantar kupon saya ambil 2 kilo. Satu packing. Ada orang lain bawa sang kancil. Kancil tu pun dah tua dah. Menopause segala macam dah kancil tu. Bukan. Pun dia datang pun dapat 2 kilo juga satu paket. Ada ibu tunggal tadi yang kena tinggal hampir meninggal tu pun dapat 2 kilo. Kejap lagi YB datang. Harta YB ada 2.6 bilion. 2.6 bilion. Contohlah, contoh. Maka apa jadi? Dia pun dapat. Agak-agak adil tak? Sudah pasti tidak adil, malah menzalimi. Sebab itu kaedah untuk memberi itu haruslah dibuat bersandarkan kepada perintah dalam Al-Quran. Jadi hanya ramai orang beribadah kurban, tapi mereka mencetuskan dosa-dosa tambahan, bukan pahala-pahala tambahan. Maka sebab itu tolonglah hati-hati. Saya selalu bagi ceramah pada tempat-tempat. Ada setengah tempat tu dia orang kata, Ustaz, kami ada 55 orang ahli jawatan kuasa bertindak pada hari itu. Jadi kami panggil Ustaz datang untuk program penjelasan hukum ibadah kurban serta seluruhnya start pada pukul 9 sampailah pukul 12 hari, 3 jam komplit. Dia tengok-tengok, dia rasa lega, tahun ni boleh buat tepat mengikut hadis Nabi SAW. Yang kita paling takut kita makan hak orang miskin. Kita tak payah dah sebenarnya pergi cek kolesterol tinggi, cek gula tinggi, cek darah tinggi pun memang tinggi lah, darah pun tinggi kan, semua tinggi belaka. Tapi mau daging tu simpan. Nak makan daging tak boleh, gigi palsu. Tak gigi palsu, gigi jarang, agak-agak gigit terselit, agak-agak gigit terselit dan sebagainya. Memang kita tak sepatutnya dah bagi kepada mereka yang sangat-sangat layak. Okey, jadi insya-Allah kena faham yang itulah, kena faham, letak sungguh-sungguh kemahuan kita untuk melakukan ibadah kurban dengan cara yang benar, insya-Allah. Ada soalan? Silakan. Kalau korban dekat Kemboja, dia gini. Kaedah dia adalah tengok kawasan kita. Tengok kawasan kita dah 20 ekor, banyak noh. Yang ada pun tu bakal jenazah lah, kena tak boleh makan dah. Maka buatlah di Kemboja. Saya sangat-sangat menyukai dan sangat menyarankan, sebab kita pernah jadi saksi di hadapan. Saya menyembelih seko. Ada kelas lain ke? Okey, apa nama, saya menyembelih. Tugas saya adalah menyembelih saja. Dia kata, Ustaz, pergi minum. Kita pun pergi sana. Orang kampung, lelaki dan perempuan bersatu selepas solat tu kan ya. Selepas beli tu mereka bersatu. Kumpul. Siap. Orang perempuan ambil 4,
masak. Siap. Berapa yang dia masak? 2 kawah. Kawahnya kalau saya dengan kawan saya 3 orang lagi besar badan macam ni, boleh berenang dalam kawah. Kawah nasi dengan kawah gulai tu kan Jadi apa dia orang buat? Dia orang potong batang pisang, kumpul apa yang batang pisang teman tu dah cincang. Dia ambil pisang sama, potong, buat gulai batang pisang dan pisang. Oh, tu gitu. Memang sedap. Kita tengok tapi kita tak makan. Saya tak makan. Saya nak tengok teknik dia orang makan. So selepas 2 atau 3 jam komplit siap dia makan. Dia buat dengan baju raya dia orang tu lepas solat tadi tu. Okey, dia orang tak pergi mana-mana pada hari itu. So kita tunggu kat situ sambil minum kopi cola apa itu gini, tunggu siap semua beratur kawah nasi. Pinggan dia orang bukan pinggan, dia mangkuk nala dekat bosor mangkuk tu memang makan semua lah dia bawa mangkuk isi nasi padat. Kemudian dia pergi ke gulai tadi, masak dia satu-satu, itu saja gulai dia. Pergi kat sana, dia baru masuk yang tu, dia orang makan ni, kita tengok boleh air mata. Dia sangat menghargai every single portion tu, dia sangat menghargai. Allah seronoknya. Sebab tu siapa yang buat kat Kemboja lah, memang cantik. Cuma ada penipuan dulu. Sekarang tak. Sekarang orang Malaysia pergi sendiri menjadi saksi. Mereka semula sendiri. Ramai ustaz-ustaz kita yang sepatutnya tahun ni saya buat kat Aceh, tapi disebabkan saya punya program sangat banyak dengan program Jubli Perak lah, itulah ini dan macam-macam program, jadi saya tak dapat pergi. Tapi itulah kaedah dia. Kita nak letak korban kita pada tempat yang benar-benar dimanfaati, insya-Allah. Tak ada masalah apa. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Sila. Baik, katakanlah macam saya sendiri, saya buat di kampung. Saya tak buat di Bukit Beruntung, sebab Bukit Beruntung ni dah banyak sangat dah. Ada 39 surau, 4 buah masjid, 1 10 dah beratus-ratus ekor lah. Okey, jadi saya pilih ada sahabat-sahabat yang nak bagi ni kan. Maka dia kata, ustaz ada tempat tak? InsyaAllah, siapa yang ada, tapi kena bagi cukup seekor lah, kalau tidak jenuh lah saya kan. Saya akan cari dan saya akan bagi di kampung. Satu kampung sana, kampung tak besar, satu kampung ada 20 buah rumah, seekor memadai. Kan pergi seekor dan saya turun, saya sebelih, saya pergi sana sebelih, saya pergi. Memang cukup sempurna. Seandainya kampung kita masih memerlukan, maka dahulukan kampung kita sebelum pergi ke Kemboja. Tapi kalau kita memang ada 2-3 ekor, so 2 ekor kita buat dekat Malaysia, dekat kampung kita, seekor lagi kita hantar kat Kemboja. Wallahu a'lam. Ada separuh yang pendapat dia kata tak boleh atas nama orang yang tapi ada pendapat dia kata sebab Sayyidina Ali pernah buat atas nama Rasulullah kan. Jadi ada kata boleh kita niat terus atas arwah. Baik, perbuatan Sayyidina Ali buat atas nama Rasulullah adalah hadis dhaif, riwayat. Itu hadis dhaif jangan pakai. Tapi tak apa. Dia yang pertama gini, pada pandangan Al-Imam Syafi'i secara mutlak, maka tidak boleh buat atas nama arwah secara mutlak, tak boleh buat. Tetapi perasan tak Nabi tadi, Nabi sembelih 2 ekor. Yang kedua Nabi kata inilah korbanku dan korban bagi umatku. Umat Nabi ada yang hidup juga ada yang mati. Jadi kita ni masa sembelih tu buh nama kita dan niat siap-siap untuk ahli keluarga kita yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang tak boleh adalah bubuh nama si mati, bubuh nama orang hidup, niat untuk yang hidup dan yang mati. Yang tu jelas. Jadi kalau boleh jangan kita kadang-kadang tengok kan 3 ekor yang pertama arwah. Sebab korban ni adalah teknik bersyukur, mensyukuri nikmat. Orang nak mati bersyukur apa? Yelah dah mati. Jadi orang hidup bersyukur dengan menghantar pahala kepada si mati. Itu lebih cantik. Wallahu a'lam. Last. Sila.
Baik. Tapi saya lihat yang ramai isteri ambil satu portion, suami ambil satu portion. Ha. Kita yang tak tahu ni, wajib ke kita bagi tahu kat mereka bahawa cara tu sebenarnya harus isteri pada suami saja. Okey. Kita yang dah tahu ni wajib bagi tahu. Dia kata macam mana? Kita sepatutnya berkongsi ilmu. Kongsi ilmu macam mana? Kongsi ilmu tentang bagaimana nak bagi tahu dia orang? Bagi tahu tentang hadis Nabi yang sembelih 2 ekor tu. Nabi doa, inilah korbanku. Kalau Nabi nak buat untuk diri dia, kenapa dia tak kata inilah korban bagi diriku? Kan? Korban bagi diriku. Lepas tu dia kata inilah korban untuk Aisyah, inilah korban untuk Khadijah contohnya kan. Tapi dia kata inilah korban bagi diriku dan ahli keluargaku. Maka kita sampaikan kepada mereka contoh dan amalan Nabi yang terbaik bagi diri kita dan ahli keluarga kita dengan cara yang itu. Tetapi bukanlah suatu kewajiban. Kalau dia nak juga nak buat, tak apalah, terpulanglah. Sebab Aisyah pun pernah buat untuk diri dia. Dengan harta dia tu, dia pernah buat juga untuk diri dia. Tetapi contoh kita yang terbaik bukankah Nabi? Jadi kita rujuklah kepada Nabi SAW dengan tidak menafikan perbuatan yang lain lah. Maksud kalau dia nak buat macam tu pun tidak jadi masalah. Cuma yang lebih afdal adalah ketua keluarga. Baik. Cerita pada dia ada hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang menceritakan Nabi sembelih 2 ekor kambing berbiri. Ya, maksud yang nak mengaitkan niat tadi tu. Nabi niat pertama masa dia sembelih yang pertama tu, Nabi niat inilah kurbanku dan kurban ahli keluargaku. Kita cerita kepada kawan kita, inilah contoh perbuatan Nabi bila disembelih ibadah kurban. Dia niat untuk diri dan ahli keluarga dia. Kemudian cerita lagi yang nombor 2, Nabi niat inilah korbanku dan korban seluruh umatku. Jadi kita tak boleh buat untuk umat sebab kita tak ada umat, tapi kita buat yang pertama tu. Jadi bila kita buat yang pertama kita menepati sunnah Nabi. Yang kedua, kita dapat melebarkan nilai pahala itu kepada orang lain juga, tidaklah kepada kita seorang aja. Yang itu sebenarnya kita nak berkongsi pahala, tidaklah kita seorang mengambil bahagian, malah orang lain dapat merasai nikmat daripada ibadah korban tersebut. Ustaz, ada yang bukan untuk ahli keluarga kita aja lah, macam arwah-arwah kawan-kawan. Ya. Niat saja. Kalaulah kalau kita nak separatekan, kita mungkin kita ambil 2 bahagian. Satu bahagian kita buat macam Nabi. Ya Allah, inilah korban bagi diriku dan seluruh ahli keluargaku yang hidup dan yang meninggal dunia. Ya Allah, ini kemudian satu lagi pula, ya Allah, inilah korban untuk teman-teman yang telah pergi, yang aku masih rindu pada mereka, atau apa-apa sahajalah kita niat. Yang tu memang kita berhak buat sebab Nabi SAW telah mempertontonkan ibadah seperti itu. Wallahu a'lam, insya-Allah. Okey, macam biasalah pertemuan bulanan saya, siapa-siapa yang teringin nak menghulur derma, sebab kami ni tak ada pendapatan tetap untuk lagi satu sebelum saya terlupa. Alhamdulillah, saya rasa duit orang sini sebahagiannya masuk di dalam pembelian kenderaan kami dan dapat selesai beli kenderaan itu, dan hari ini sedang dipergunakan untuk anak-anak pergi solat jamaah, solat Jumaat, pergi riyadhah, pergi belajar mengaji Quran dan macam-macam kaedah. Malah saya sendiri bawa kenderaan tu pergi ceramah sampai ke utara sampai ke selatan. Moga-moga Allah kurniakan sebahagian besar daripada itu hak milik puan-puan sekalian, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang teringin lagi untuk nak menghulur derma atau wakaf atau nafkah dan sebagainya, saya sangat alu-alukan, insya-Allah. Sampai di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhan kami, kurniakan bagi kami ilmu yang manfaat, Ya Allah. Ilmu yang dapat kami letak dalam hati kami, Ya Allah. Ilmu yang dapat kami hafaz di fikir kami, Ya Allah. Ilmu yang dapat kami lafaz di bibir kami, Ya Allah. Ilmu yang dapat kami amal dengan tubuh badan kami, Ya Allah. Ilmu yang bakal membina jembatan kami ke syurga-Mu, Ya Allah. Ilmu yang dapat menghindarkan kami dari api neraka-Mu, Ya Allah.
Ya Allah, kurniakan bagi kami kurban yang mabrur ya Allah. Ya Allah, kurniakan bagi kami ibadah kurban yang diterima ya Allah, yang bakal menjadi saksi bagi kami menghuni syurga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.